Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'ah waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz kalimah yang mulia alhamdulillah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari penghulu kepada segala hari, iaitu hari Jumaat ini, sementara kita menanti masuknya waktu solat. Mudah-mudahan sedikit perbincangan ini memberikan kebaikan kepada kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Luqman ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala hudan wala kitabin munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Luqman, tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Dalam pada itu ada di antara manusia orang yang membantah mengenai sifat-sifat Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Betul mereka, yakni menurut datuk neneknya, sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan, yakni tali agama yang teguh, dan ingatlah kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Surahul Azim, surah Luqman. Tuan-tuan, Allah Ta'ala mulakan dengan alam tarau. Allah Ta'ala kata, kamu tak tengok ke? Ayat ini tuan-tuan sebenarnya sebagai sambungan kepada perbincangan yang dikupas oleh Ustaz Rahmat semalam berkaitan dengan mukjizat Al-Quran. Bagi orang yang beriman, apa yang ada dalam Al-Quran tu diterima bulat-bulat. Tak perlu nak datang ada bukti, tak perlu nak dibuktikan dengan eksperimen, tak perlu nak datang ada sains, tak perlu nak dibuktikan dengan sejarah dan sebagainya. Bila datang je Al-Quran, ataupun turun je Al-Quran itu, maka orang yang beriman terus percaya. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala kata, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu nak bagi satu perumpamaan seperti nyamuk, seperti lalat, ataupun yang lebih kecil daripadanya. Kerana bagi orang yang beriman, fa'amal ladina amanu fa'ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Kerana bagi orang yang beriman, mereka tahu bahawa kebenaran itu datang daripada Allah. Kebenaran bukan datang daripada yang lain, kebenaran datang daripada Allah. Wa ammal ladzina kafaru, adapun bagi orang yang kafir, orang yang tak nak ikut perintah Allah, orang yang tak nak ikut petunjuk daripada Allah, orang yang tak nak ikut cara hidup yang Allah Ta'ala tentukan, mereka berkata fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Mereka berkata, apa yang Allah Ta'ala nak dengan perumpamaan seperti ini? Sebahagian daripada orang yang ingkar ini disesatkan, ada sebahagian yang mendapat petunjuk, tapi tidaklah yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan orang yang fasik, yang suka melakukan kerosakan. Tuan-tuan, ayat ini menunjukkan bahawa sikap bagi orang yang beriman kepada Al-Quran, kepada ayat-ayat Allah, kepada undang-undang, peraturan, ketetapan Allah,
ialah sami'na wa ata'na. Sami'na wa amanna. Kita dengar dan kita patuh. Kita dengar dan kita percaya. Walaupun tak dapat nak dibuktikan lagi dengan sains. Walaupun tak dapat nak dibuktikan lagi dengan ilmu-ilmu alat yang lain. Tetapi kerana ianya adalah ayat-ayat Allah, cukuplah ayat itu terdapat dalam Al-Quran, maka kita sebagai orang yang beriman, kita percaya. Apa-apa yang ada dalam Al-Quran, kalau disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagi orang yang beriman cukup dengan itu percaya. Walaupun tak ada bukti. Kadang-kadang ada manusia dia nak tunggu bukti baru nak beriman. Tuan-tuan, tak perlu tunggu bukti baru nak jadi baik. Tak perlu nak tunggu bukti baru kita nak datang masjid. Tak perlu nak tunggu bukti baru kita nak zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu tunggu kita sakit baru kita nak bertaubat. Sekarang bukti dah ada depan mata kita. Allah Ta'ala kata, alam tarau, kamu tak tengok ke? Alam tarau anna Allah, alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kamu tak tengok ke bagaimana Allah Ta'ala telah memudahkan bagi kamu semua yang ada di langit dan di bumi untuk kamu? Allah yang memudahkan. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah yang bagi semua nikmat yang zahir dan yang batin. Tuan-tuan, sebelum tu Allah Ta'ala kata sakhara lakum. Allah Ta'ala mudahkan semua yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Kalau kita perhatikan tuan-tuan, ialah bila Allah Ta'ala kata betul selalu. Tapi kalau kita perhatikan tuan-tuan, sebenarnya memang manusia ni satu-satunya makhluk yang boleh kawal langit dan bumi. Manusia ni boleh kawal, dia buat pembenihan hujan, hujan turun. Manusia boleh tentukan tanah yang kering kontang boleh tumbuh pokok. Dekat Mekah Allah Ta'ala sebut biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tak ada tanaman, tapi dengan teknologi manusia ni dia tanam pokok. Apa pokok tak ada, siap ada air terjun lagi dekat Mekah sana. Cuba bayang. Itu bukan melawan kehendak Allah. Itu adalah kerana Allah Ta'ala beri kelebihan kepada manusia dengan akal, dengan kemampuan yang ada. Allah Ta'ala permudahkan bagi manusia buat. Manusia ni boleh buat apa saja. Boleh buat terowong atas dasar laut. Semalam Ustaz Rahmat cerita buat hotel atas laut. Kapal tu adalah hotel atas laut. Allah Ta'ala permudahkan semuanya. Apa makanan yang kita tak makan, apa yang manusia tak makan, semua makan. Yang di darat, yang di laut, yang di dalam tanah dan sebagainya, semua Allah Ta'ala permudahkan. Kamu tak tengok ke? Allah Ta'ala tanya pada kita. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah Ta'ala limpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Ulama kata nikmat yang zahir ni, semua nikmat yang kita nampak. Nikmat yang batin inilah nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat batin juga nikmat kasih sayang. Nikmat kasih sayang ni tuan-tuan, kita tak tengok ke? Kenapa kita ada rasa sayang dekat isteri kita? Kenapa bila kita tengok anak kita ada rasa sayang? Rasa kasih dan sayang ni Allah Ta'ala yang bagi. Tuan-tuan balik nanti, ada yang tak makan lagi tengah hari kan? Sebab nak datang awal ke masjid, jadi tak sempat makan tengah hari. Siapa yang bagi rasa lapar tu? Dan siapa yang bagi bila makan kenyang? Siapa yang bagi rasa tu? Rasa lapar, rasa dahaga, rasa kenyang, rasa seronok, rasa bahagia, rasa sedih, rasa macam-macam rasa manusia ada. Macam-macam perasaan manusia ada. Semua ni Allah yang bagi nikmat ni. Allah bagi nikmat pada manusia berbentuk zahir dan batin. Tapi ada lagi di kalangan manusia, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tapi ada juga manusia, Allah Ta'ala dah cakap dah, ini semua nikmat aku yang bagi. Allah Ta'ala kata ini petunjuknya, maka ikut. Tapi dalam keadaan macam tu tetap ada di kalangan manusia man yujadilu fillah, yang membantah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat-sifat Allah, menentang sifat-sifat Allah ini dengan bighairi ilm, tanpa ilmu, tanpa berdasarkan sebarang pengetahuan atau sebarang petunjuk, dan tidak juga berdasarkan mana-mana kitab Allah yang menerangi kebenaran. Dia pun tak nak ikut panduan daripada kitab-kitab Allah, daripada ayat-ayat Allah. Dia pun tak nak ikut. Dia cuma ikut apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka yang ingkar, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak.
Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Maksudnya dia tengok apa yang mak ayah dia buat, apa yang datuk nenek dia buat, dia ikut. Walaupun sebenarnya apa yang dia ikut tu kadang-kadang dia sendiri pun tak percaya. Macam kita pernah sebut dalam kuliah-kuliah tuan-tuan, ada seorang ustaz lah. Dia sekarang dah ustaz dah, walaupun dia baru masuk Islam. Baru pun tak baru jugalah, berbelas tahun. Dia kata masa dia muda, masa dia kecil dalam rumah dia, dia tanya dekat mak dia, "Mak, dia Cina, patung ni kalau rumah kita terbakar, patung ni selamatkan kita ke kita selamatkan patung?" Dia tanya kat mak dia macam tu, "Mak, rumah kita kalau terbakar, patung ni selamatkan kita ke kita selamatkan patung?" Mak dia kata, "Jangan tanya, buat je." Mak dia cakap, "Jangan tanya, buat je." Kat rumah dia patung ada bagi limau. Satu hari 3 biji, 4 biji kan. Satu hari mula letak 3, tengok-tengok tinggal 1. Mak dia tanya, "Ni mana lagi pergi lagi 2 biji?" Tanyalah patung tu. Kan? Mungkin patung tu yang ambil kan. Mak dia tak percaya patung tu ambil. Kalau patung tu tak boleh makan, kenapa kita bagi? Kan? Dia tanya soalan tu, mak dia tak dapat jawab. Tapi dia sendiri pun tak percaya apa yang dia buat, dan akhirnya Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia. Mak dia pun tak tahu, mungkin dalam keluarga mereka pun tak ada yang ialah maksudnya tidak diberikan petunjuk. Kadang-kadang mereka sendiri pun tak percaya pada apa yang mereka lakukan. Sayyidina Umar pun pernah dalam hadis disebutkan yang dia ketawa sebab apa, dia mengenangkan dulu ketika jahiliah. Orang-orang Arab jahiliah ni dia buat berhala daripada makanan. Dia buat berhala daripada makanan, kurma letak dan sebagainya. Tapi bila lapar dia makan. Kan pelik. Dia buat berhala untuk disembah, tapi bila lapar dia makan. Dia makan berhala yang dia nak sembah tu. Masya Allah. Jadi sebenarnya mereka pun tak percaya. Bila datang Islam, agama yang benar ni, orang-orang yang bagi orang yang ada iman ataupun yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh terima. Tapi ada orang yang dia tidak menerima ni kerana apa? Kerana dia terpengaruh dengan ajaran nenek moyang. Awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Sekalipun syaitan mengajak mereka itu melakukan perbuatan yang menjerumuskan mereka ke dalam azab api neraka yang marak menjulang. Jadi Allah Ta'ala sambung, dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Siapa yang berserah diri, wa may yuslim. Islam tu maksudnya apa tuan-tuan? Islam tu maksudnya serah diri pada Allah. Surrender. Hari ni kita datang masjid, kita pun tak tahu, bukan kita tak tahu, kita yakin dan percaya ada kewajipan, ada tuntutan ke atas kita. Tapi kita tak nampak tuntutan tu. Kita tak nampak hasilnya. Tak ada orang bila balik ni penuh poket dia. Balik-balik tengok check account. Tak ada. Kita tak nampak. Buktinya kita tak nampak tapi kita percaya. Jadi kita serah diri kita bulat-bulat. Datang, panas, tak apa, lantaklah. Macam mana keadaan, macam mana bersusah payah pun datang ni belum tentu lagi boleh masuk. Ada yang tadi pun dah ramai yang kena balik, kena tukar tempat lain dan sebagainya. Tapi kita serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, buat apa yang telah Allah Taala perintahkan kepada kita, kita buat. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Siapa yang serah diri? Orang Islam ialah orang yang serah diri pada Allah. Siapa yang serah diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala bulat-bulat, wa huwa muhsin, dalam masa yang sama dia melakukan kebaikan. Maksud ayat ni ialah orang Islam bukan saja kena serah diri pada kepercayaannya, tapi kena serah diri pada amalnya. Maksudnya tak cukup dengan serah diri, kita kena buat baik, kita kena jadi orang yang baik. Kalau ayah yang baik, anak yang baik, rakan-rakan yang baik, ketua-ketua yang baik, pekerja-pekerja yang baik dan sebagainya. Wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang kepada tali yang kukuh. Apa maksud tali yang kukuh ni tuan-tuan? Ibarat kalau kita berada di tengah lautan, kita perlukan kepada pautan, maka Islam ni adalah pautan yang boleh menyelamatkan. Islam ni adalah pautan yang boleh menyelamatkan kita tidak tenggelam kalau kita berpaut dengan tali Islam. Kalau kita berada di pergunungan, kita nak panjat ke atas, tali ni kalau kita pegang boleh sampai ke atas. Kalau kita berpaut pada dahan patah, kalau kita berpaut pada batu pecah. Tapi kalau kita berpaut pada Islam, tali yang kukuh boleh menyelamatkan kita di pergunungan, boleh selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kepada Allah
kesudahan segala urusan. Orang yang berpegang kepada Islam, menyerah diri kepada Islam, ini bermaksud melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kita pun tak ada pilihan lain, hanya ada satu jalan je, iaitu serah diri pada Allah. Kalau kita nak selamat, kita serah diri. Macam kalau polis datang kan, kamu nak selamat kan, dia suruh angkat tangan, kita angkat tangan. Dia suruh tunduk, kita tunduk. Dia suruh tiarap, kita tiarap. Kalau kita nak selamat, polis dah tunjuk ni kan, kamu nak selamat kena ikut semua apa yang polis cakap. Bagi tangan, bagi IC, apa yang dia suruh kita buat. Demikian tuan-tuan, kalau kita nak selamat kat dunia, apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Kita tak ada pilihan lain. Tapi ada kalanya kita ni lemah imannya, ada kalanya kita ni kuat imannya. Lemah dan kuat iman kita ni tidak boleh menghalang kita daripada terus menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa kita kuat buat amal soleh. Masa kita lemah, kita buat sekadar yang kita mampu. Buat juga. Jangan tinggal dan jangan berputus asa pada rahmat Allah. Allah Ta'ala sebut, kepada Allah jugalah kesudahan segala urusan. Segala urusan dekat atas dunia ni tuan-tuan, semuanya akan diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diadili, untuk dihukum. Tidak ada satu perbuatan pun yang akan terlepas daripada penilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada orang buat baik, maka kebaikan itu Allah Ta'ala yang paling layak dan paling hebat ganjarannya. Kalau ada orang yang buat jahat, ada orang buat yang tak baik, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan balasan yang setimpal, jauh lebih hebat daripada mana-mana balasan yang mampu diberikan oleh manusia. Selanjutnya Allah Ta'ala sebut, dan sesiapa yang kufur, ingkar, maka janganlah engkau wahai Muhammad berduka cita tentang kekufurannya. Kepada kamilah tempat kembalinya mereka, kemudian kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Kami akan berikan mereka menikmati kesenangan bagi sementara di dunia, kemudian kami akan memaksa mereka dengan menyeretnya ke dalam azab yang amat berat. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut, wa man kafara fala yahzunka kufruh. Bagi mereka yang ingkar, bila kita dah bagi peringatan ataupun kita sama-sama nak ajak kepada kebaikan ni, ada yang ingkar tuan-tuan, maka kita tidak perlu berduka cita. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Muhammad SAW, beri nasihat pada Nabi Muhammad SAW supaya tidak berduka cita atas keingkaran manusia, kerana semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan cuba bayang, Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, Allah Ta'ala rakam tentang perbualan orang yang dibangkitkan di padang mahsyar. Allah Ta'ala kata, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni berkata, ya wailana, celaka kami, man ba'athana, siapa yang bangkitkan kami daripada tidur kami, daripada perbaringan kami. Mereka ni menyangka mereka ni tidur, kemudian dikejutkan, dibangkitkan. Lalu berkatalah mereka ni, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, siapa yang celaka, yang membangkitkan kami daripada tidur kami. Kemudian berkata satu suara, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah hari yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, inilah hari yang diberitakan kepada kamu ketika kamu hidup, bahawa kamu akan menempuh satu masa, dihimpunkan semua manusia. Inilah harinya. Dan benarlah kata-kata Rasul-Rasul. Tuan-tuan, kalau kita ikut, kita selamat. Kalau kita tak ikut, na'udzubillah min zalik, kita belum ada jaminan kita boleh selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tak ada pilihan melainkan buat yang baik dan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana kita ni semuanya akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengadili, fanunabbi'uhum bima amilu, dan diberitakan tentang apa yang mereka kerjakan. Innallaha alimun bidzatis sudur. Yang menariknya tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, numatti'uhum qalila, kami berikan mereka rasa kesenangan yang sedikit. Sebenarnya kesenangan dekat dunia ni adalah kesenangan yang sedikit, yang sekejap. Allah Ta'ala kata, tak apalah, dia tak nak ikut, kami bagi mereka rasa seronok dekat dunia ni. Seronok yang macam mana? Seronok yang sedikit. Numatti'uhum qalila, kami berikan kepada mereka kesenangan yang sedikit.
thumma natarruhum ila adzabin ghalidh, kemudian kami akan menyeret mereka. Kami bagi dia merasa seronok dekat dunia ni, kemudian bila dah terhantuk, bila dah tersedar, masa tu dah terlambat, kami heret mereka masuk ke dalam azab yang sangat pedih. Maksudnya dia seronok dekat dunia sekejap, 70 tahun, 80 tahun, berapa hartanya, 10 rumah, 20 rumah. Tuan-tuan, ada hadis cerita pasal orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Kita selalu dengar cerita ni, tuan-tuan. Orang yang masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala berikan kepada dia berapa besarnya orang yang terakhir ni, tuan-tuan. Mula-mula bila dia masuk, dia keluar daripada neraka, dia minta berteduh je, tuan-tuan. Dia minta berteduh je. Dia dapat keluar daripada neraka tu pun dia dah seronok dah. Dia dah masuk neraka, dia dapat keluar je, tuan-tuan, dia seronok sangat dah. Itulah nikmat yang sangat besar bagi dia. Kemudian dia nampak satu pokok, ya Allah, nak duduk kat bawah pokok tu boleh. Allah Ta'ala bagi dia duduk bawah pokok tu. Sebelum tu Allah Ta'ala basuh dia. Dia hitam, ada tanda ahli nar, ahli neraka. Allah Ta'ala basuh dia, Allah Ta'ala letakkan dia bawah pokok. Dia rasa seronok sangat dah. Kemudian dia tengok, ya Allah, tu apa tempat yang cantik sangat tu. Allah Ta'ala kata, itulah pintu syurga. Ya Allah, boleh tak kalau nak duduk dekat situ je? Dia rasa beruntung sangat dah. Dia kata, boleh tak nak duduk dekat situ je, nak duduk dekat je. Allah Ta'ala membagi dia duduk dekat. Lepas tu bila dia duduk dekat syurga ni, tuan-tuan, baunya 70 tahun perjalanan dah bau dah. 70 tahun perjalanan dah bau dah syurga ni. Kemudian dia minta, ya Allah, boleh tak nak tengok? Allah Ta'ala kata, bukan tengok je, aku bagi satu tempat untuk kamu. Cuba kamu bayangkan besar mana dunia kamu. Dia pembayangkan, tuan-tuan, cuba kita bayangkan, tuan-tuan, besar rumah kita macam satu bandayu ni rumah kita, tuan-tuan. Cuba kita bayangkan besar bandayu rumah kita ni. Ui, tak terurus kan. Cuba kita bayangkan satu Sri Skandar di rumah kita. Cuba satu Perak ni. Allah Ta'ala bagi pada orang yang terakhir ni. Allah Ta'ala kata apa? 10 kali ganda dunia yang kamu bayangkan. 10 kali ganda dunia yang kamu bayangkan. Allah Ta'ala bagi kepada orang yang terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab tu kenikmatan dekat dunia ni kalau kita dapat sekejap sangat, tuan-tuan. Yang kita dapat kecap, ada orang dia bekerja 30 tahun. Lepas 30 tahun baru dapat beli rumah. Dia duduk sekejap je. Lepas 5 tahun, lepas 10 tahun dah tak ada dah dekat rumah tu. Lepas tu ada orang lain pula duduk. Dia usaha sungguh-sungguh pada dunia dia. Lepas tu dia tinggalkan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, numatti'uhum qalila. Kami bagi mereka rasa seronok dekat dunia ni sekejap. Thumma natarruhum ila adzabin ghalidh. Kemudian kami akan seret mereka menerima azab yang sangat pedih. Mudah-mudahan kita ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi juga nikmat dekat dunia ni. Alhamdulillah, banyak nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat ni mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat yang ada ni menjadikan kita semakin bersyukur dan semakin patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah sama-sama, tuan-tuan, kita meletakkan niat, azam, tekad untuk kita jadi orang yang lebih baik, orang yang makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya kira sekadar itulah yang dapat saya sampaikan, tuan-tuan. Pengajaran daripada surah Luqman ayat 20 hingga 24. Yang pertamanya, tuan-tuan, Islam ni tidak perlukan bukti. Bukti dah ada pada diri kita sendiri. Kita tak dapat singkap apa yang pada diri kita pun kita tak dapat singkap. Tuan-tuan makan, sedap tu kat mana, tuan-tuan? Bila kita makan nasi, tadi ada orang bagi nasi berani. Nasi berani tu, tuan-tuan, sedap sampai mana? Sampai sini je. Lepas masuk dah ada sedap lagi tak? Dah tak ada dah. Dia ada kenyang je. Sedap tu sebenarnya dekat tekak je. Lepas daripada tekak, dah tak ada rasa. Siapa yang tentukan nikmat macam tu? Allah Ta'ala tentukan. Macam mana kita makan pun tak kat situ je. Sebenarnya yang kita seronok-seronok sangat, bincang-bincang sangat, fikir-fikir sangat pasal makan, dia cuma untuk tekak je. Cuma untuk tekak je. Dan bila masuk, tuan-tuan tahu tak nasi tu pergi mana? Tadi pun ada kenduri kat depan rumah. Nasi tu pergi mana? Tak tahu dah, tuan-tuan. Kita cuma tahu masa kita kunyah je. Masa kita kunyah, tuan-tuan, sebenarnya masa kita kunyah, bukan gigi kita je yang bergerak, lidah kita pun bergerak. Siapa pernah kawal lidah dia masa dia makan? Tak pernah ada orang kawal. Allah Ta'ala tentukan.
kemudian dia masuk, kita tak pernah telan, kita telan sampai tekak dia, masuk dalam perut ni, Allah Ta'ala gerakkan dengan badan yang Allah Ta'ala jadikan ni, Allah Ta'ala gerakkan semua zat-zat tu pergi ke semua anggota tubuh badan kita. Bila kita bernafas, kita nafas pakai hidung, masuk ke dalam paru-paru, paru-paru bekalkan oksigen ke seluruh darah yang mengalir ke seluruh badan. Tak dapat kita singkat tuan-tuan. Kita pun tak dapat nak tunjukkan mana darah, mana nasi, mana ayam, semua kita dapat tunjuk, tapi dia dah masuk dalam badan kita. Nikmat Allah yang bagi. Jadi Islam ni agama Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak perlukan bukti untuk diterima. Bahkan kitalah bukti tu. Bukti itu ada pada diri kita sendiri, pada alam, pada dunia yang kita nampak. Semua ni bukti yang sepatutnya kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak dapat tunduk tuan-tuan, ada masalah, kita banyakkan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucaplah astaghfirullahalazim, ucaplah la ilaha illallah, ucaplah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ucap banyak-banyak. Mudah-mudahan dapat melembutkan hati kita untuk menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang sesat kebanyakannya dia sebenarnya mengikut hawa nafsunya dan mengikut godaan daripada syaitan. Dan Allah Ta'ala sebut Islam ini adalah tali ataupun yang dapat menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Siapa-siapa yang serah diri pada Allah, seperti dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kukuh yang boleh menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Adapun kesenangan di dunia ni hanyalah kesenangan yang sementara, kehidupan di akhirat lebih kekal dan abadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.